Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Al-Hadithu Sabi' wal 'Ishrun, hadis yang ke-27. Al-birru wal ithm, kebaikan dan dosa. Dalam Arab ni ada ismun, ada ithmun. Kalau sin, ismun, nama, dan hamzah tu dia panggil hamzah wasal. Jadi kita sebut bi'sal ismul fusuq, ism, dia sambung, atau masmuka. Jadi hamzah tu dia sambung. Yang ni hamzah ni dia panggil hamzah qata'. Yang ni sin, yang ni tha'. Sin dengan maksud nama lah, masmuka, apa nama kamu. Kalau kita sebut ithmi, maksudnya dosa saya lah. Kalau ismi dengan sin maksud nama saya. Wa 'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haqa fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, sepatutnya radhiyallahu anhuma, kerana bapa dia ni juga adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nawas bin Sam'an, dia ni mati di Syam, satu orang peminat ilmu. Pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pernah tinggal di Madinah selama 1 tahun. Disebut dia daripada, sebahagian menyebut dia daripada Al-Ansari, daripada Ansar. Sebahagian menyebut dia daripada Bani Khuzaimah. Dalam sebahagian riwayat menyebut Sam'an bin Khalid, iaitu bapa dia, adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai antara wufud, antara tetamu yang datang, perwakilan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pernah menghadiahkan kepada Nabi na'laih, dia pernah hadiah kepada Nabi kasutnya. 2 kasut dia tu dia bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi terima hadiah tu. Nabi terima. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam dia bukan tukang kasut. Siapa bagi kasut ke apa, Nabi terimalah. Nabi taklah nanti nak kena ada pattern macam ni baru nak terima. Nabi terima kasut boleh pakai, Nabi terima. Sebab tu kadang-kadang ada orang ni dia penting benda yang bukan benda yang penting. Buat gambar kasut, tak atas kepala. Benda-benda ni bukanlah saya nak kata tak boleh. Di sudut corak tak apalah, satu design.
Tapi agama tak pernah lah suruh sampai macam tu. Agama tak pernah suruh benda sampai macam tu. Nabi pakai kasut, Nabi juga naik unta, tapi kena buat pula gambar unta atas kepala. Ha? Nabi makan kurma, buat pula gambar kurma. Apa lagi? Ha? Nabi pakai jubah. Nabi juga pernah pakai jubah Syamiyah, dalam riwayat Rumiyah, Dayiqul Kummain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, jubah Syam ataupun jubah Rom. Rom ni negara Kristian, tapi orang bagi pada Nabi SAW, Nabi pakai sempit, tangan baju jubah tu sempit, Nabi pakai. Kerana yang ni bukan soal dasar. Nabi bukan mari kempen jenis pakaian. Nabi kempen akidah, Nabi kempen ibadah, Nabi kempen akhlak. Manusia Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka macam-macam jenis. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu lelaki dan perempuan, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Tujuan apa? Lita'arufu, supaya kamu kenal mengenali. Orang ni kenal orang ni, bangsa ni kenal bangsa ni. Semua ini ialah ciptaan Allah Jalla wa'ala, dan Allah jadikan setiap bangsa ni ada budaya dia sendiri. Islam tidak datang untuk buang benda ni, melainkan budaya itu ternyata bercanggah dengan ajaran agama. An-Nawas bin Sam'an, ini sahabat Nabi. Orang Melayu dia tak kenal An-Nawas bin Sam'an, dia kenal Abu Nawas. Abu Nawas, ataupun orang Melayu panggil Abu Nawas lah. Orang Melayu kata dia pandai, kerana terpengaruh dengan cerita-cerita di dalam buku-buku dulu. Kata kononnya Abu Nawas ni kubur dia apa, kunci sebelah buka sebelah. Kononnya Abu Nawas ni khalifah suruh dia cari telur di dalam perigi, dia terjun, dia naik, dia berkokok, dia tak ada telur sebab dia ayam jantan. Kononnya khalifah suruh dia angkat masjid, saya tanya siapa boleh angkat masjid, dia habaq kata dia boleh. Dia pergi duduk tepi masjid, dia suruh orang angkat masjid tak atas belakang dia. Dan orang ceritalah tentang Abu Nawas ni sebagai watak kononnya banyak telah menipu ataupun telah mempersendakan khalifah, iaitu Harun Ar-Rashid. Ni cerita bohong. Ini cerita merepek. Abu Nuwas ataupun Abu Nawas yang ada pada zaman kerajaan Baghdad itu ialah satu orang, dalam rekodnya ialah seorang kaki minum arak, kaki perempuan. Dan banyak syair-syair dia, syair orang panggil, Arab panggil syair mujud, syair-syair yang syair merepek, syair apa ni, syair yang orang yang suka tak tahuan Allah ni. Dan tak mungkinlah orang seperti itu dapat menipu dan mempersendakan khalifah yang bijak seperti Harun Ar-Rashid, yang banyak para ulama pada zamannya mendampingi Harun Ar-Rashid, yang selalu menangis di dalam majlisnya kerana mendengar nasihat para ulama. Jadi orang Melayu percaya Abu Nawas ni, cerita Abu Nawas ni, dia kan seorang watak yang baik, dan tak mungkin orang seperti dia dapat menipu Harun Ar-Rashid. Ni An-Nawas bin Sam'an. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, katanya, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu husnul khuluq, akhlak yang baik. Di sini dia tafsirkan kebaikan itu dengan satu benda, dia kata al-birru husnul khuluq.
Nabi cakap ni, kadang-kadang cakap Nabi ni, Nabi merujuk kepada orang yang ada depan dia. Kadang-kadang dia cakap lebih luas pada itu. Kadang-kadang dia cakap untuk keperluan. Kita pi ke sekolah menengah, kita cakap dengan budak sekolah menengah tak samalah dengan budak universiti. Kita pi ke universiti tak samalah kita cakap macam cakap dalam masjid. Golongan intelektual semua. Macam itulah seterusnya. Kita sampai dalam masjid, kita cakap dengan bahasa, tengok tahap orang tu kawasan mana. Macam tu juga tu imam. Dia nak jadi imam tu, dia nak tengok panjang pendek tu, orang tu kawasan tu kerja apa. Kalau penduduk kampung dia tu semua motong getah jenis turun piawai, dia tiap pagi baca surah 2-3 muka surat, demamlah depa. Maka Nabi SAW larang. Nabi kata, inna minkum munaffirin, di kalangan kamu ada orang yang bagi orang lari daripada agama. Faman shalla bin nas falyukhaffif, siapa yang jadi imam maka hendaklah dia ringankan solatnya. Dalam keadaan macam tu lah. Tapi kalau dah imam solat tengah malam, memang imam tahajud, memang lama lah. Orang hak main semayang tahajud ni memang diperuntukkan masa semayang tahajud pun. Kalau dia ada kerja, dia tak semayang tahajud lah. Pasal benda ni sunat. Dia tak boleh lah main semayang tarawih. Dia kata semayang tarawih macam pendek-pendek, sudahlah. Yang ni bukan semayang fardu. Yang ni semayang yang memang orang khusus untuk salat, menumpukan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi SAW bila dia cakap pun dia tengok macam tu. Nabi kata al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu ialah akhlak yang baik. Quran sebut walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, sehingga akhir ayat. Allah kata tetapi yang dikatakan bir itu ialah sesiapa yang beriman dengan Allah, hari akhirat, malaikat, kitab-kitab dan nabiyin, wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, iaitu bagi harta yang dia sayang kepada kaum kerabat yang dekat, anak yatim, kepada orang miskin, wa ibnus sabil, kepada orang yang putus perjalanan, wasyailin, kepada orang yang minta, wa fir riqab, kepada hamba-hamba yang nak membebaskan diri, wa aqamus salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, orang yang menunaikan salat, orang yang menunaikan zakat, orang yang menunaikan janji apabila mereka berjanji, wasabirina fil ba'sa'i wad dharra, orang yang sabar masa susah, masa payah, masa mudarat, wa hinal ba's, ketika mana ditimpakan kesusahan, ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun, mereka itu adalah orang-orang yang benar dan mereka itu adalah orang yang bertakwa. Jadi dalam Quran albir banyak, tapi dalam hadis ni Nabi sebut satu ni merangkumilah juga yang banyak tadi, tapi tak semua lah. Nabi kata albirru husnul khuluq. Jadi kawan ni tanya, nak bir macam mana? Nabi kata albirru husnul khuluq. Albir tu akhlak yang baik, dan akhlak nanti dia akan bahas nanti. Wal is ma haqa fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, rawahul Muslim. Dan yang dikata dosa itu apa yang kacau di dalam diri kau. Orang buat dosa, dia rasa kacau. Allah jadikan manusia ni dia fitrah, dosa ganggu dia. Wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, dan kamu tak suka orang tengok. Walaupun orang kata pahala, tapi kalau dosa kita akan rasa kacau fikiran kita. Dan kita tak suka orang tengok. Tapi kita tengok ada orang buat dosa, dia tak suka, dia suka orang tengok. Ini adalah orang yang terkeluar daripada fitrah. Agama cakap tentang fitrah. Ada orang kahwin gay, kahwin laki sama laki, perempuan sama laki, perempuan. Kemudian isytihar pula, seluruh dunia bagi tahu mereka kahwin. Mereka tak malu pun. Itu manusia keluar daripada fitrah. Keluar daripada fitrah. Sebab tu mereka tu pelik pada orang. Tapi manusia dalam fitrah, laki kahwin perempuan.
Had keluar pada fitrah ni, kita tak usah kisahlah, dia mencuri orang pun dia syok. Agama cakap orang dalam fitrah. Sebab tu Nabi SAW kata, kullu ummati mu'afa illa mujahir. Nabi kata semua umat aku Tuhan ampun melainkan orang yang mujahir. Siapa mujahir? Iaitu orang yang dia buat dosa, dia nyatakan dosa dia pada orang ramai. Orang bila buat dosa, dia tak mahabak dosa dia. Tanda dia ada iman. Dia ada iman. Sebab tu orang yang buat maksiat, yang menyorok dalam bilik, dia lebih baik daripada orang, bukan lebih baik, kurang buruk daripada yang buat maksiat di luar. Yang buat maksiat tepi jalan tu, tepi laut ke tepi apa, orang duk ramai-ramai buat maksiat tu, dibanding yang masuk dalam bilik buat maksiat, walaupun kedua-duanya maksiat, tapi sekurang-kurangnya hak masuk tu ada malu. Dua-dua salah, tapi hak masuk tu ada malu. Nabi kata semua umat diampun kecuali mujahir. Mujahir ni yang jelas-jelas nak tunjuk maksiat dia kepada orang. Sebab itu kita tak boleh bangga dengan maksiat kita. Dia cerita, aku muda-muda dulu cerita kat hang. Dia syok pula. Dia syok cerita dosa dia zaman dulu. Dan orang duk dengar, kira hang hero, aku hebat. Dia cerita, budak-budak muda dengar ke apa. Ini semua orang yang tak ada nilai kebaikan. Sebab Nabi kata dosa. Dosa ni kalau boleh kita nak tutup, tak mau bagi tahu kat orang. Dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang komander tentera lah. Ada panglima tentera dalam pasukan ni. Bila tentera ni berkhemah, malam barangkali tak ada apa nak buat, seorang general ni, dia ni panggil anak-anak buah dia ni, panggil, cuba hang cerita apa dosa hang pernah buat zaman dulu. Seorang-seorang dah bos suruh cerita, duk cerita. Berita ni sampai pada Umar bin Khattab, dan Umar pecat dia. Kerana Umar kata, apa kerja dia yang nak suruh orang buka aib? Allah suruh orang tutup aib. Satu orang datang pada Nabi, cerita tentang dia telah sana'tu kulla syait alashtu imra'atan fi aqsal Madinah wa fa'altu kulla syait illa zina. Aku merawat seorang wanita di hujung bandar, aku buat semua benda dengan dia kecuali zina saja. Nabi diam. Umar kata, qad satarakallah law satarta nafsak. Allah telah tutup aibmu, kenapa tidak kau tutup aibmu? Nak macam cerita buat apa? Pergi taubatlah. Ha? Agama tak mau. Sebab itu manusia yang ada nilai dalam diri dia, dia tak suka dosa dia tengok. Cakap pada orang yang beriman, Nabi kata albirru husnul khuluq. Kebaikan itu akhlak yang baik. Wal ismu ma haqa fi nafsik. Dan dosa itu apa yang haqa fi nafsik, yang ganggu, yang kacau, yang menggaru perasaan kita, yang membolak-balikkan jiwa kita. Wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dan kau tak suka orang lain tengok kepadanya. Wa karihta, kau tak suka an yattali'a, untuk dilihat ke atasnya, an-nas, manusia. Kau tak suka manusia tengok padanya. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birr qultu na'am qala istafti qalbak al-birru matma'annat ilaihi an-nafs wa tma'anna ilaihi al-qalb wal ithmu ma haqa fi an-nafs wa taraddada fi as-sadri wa in aftaka an-nas wa aftawuk. Hadis tadi riwayat Imam Muslim, yang ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an. Ini sahabat Nabi, dia tak banyak sangat riwayat hadis daripada Nabi.
tapi terkenal pergi ke Kufah, di Kufah. Kemudian berpindah, terkenal seorang sahabat yang raqiq, selalu menangis, dan tak dapat menahan air matanya apabila menyebut tentang Allah, tentang hari akhirat. Terkenal seorang sahabat ruhi. Kata dia, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Nabi kata kat dia. Ni dalam riwayat ni banyak. Sebahagian riwayat dia datang, Nabi panggil bagi suruh dia mai duduk dekat sikit. Kadang-kadang ramai majlis macam ni, sahabat-sahabat ni dalam majlis ni ada hak besar-besar. Kadang-kadang ada Umar, Abu Bakar, Uthman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, macam ramai-ramai ni. Hak mana kecil-kecil sikit tu, kadang-kadang mereka mai duduk belakang, nak pergi depan, nak mai depan ni, bukan Nabi larang pun. Duduk tunggu, dan Nabi panggil mai. Nabi kata nak tanya apa? Macam tu lah. Nabi katanya nak tanya apa? Nabi kata dia, faqala ji'ta litas'alu 'anil bir. Nabi kata dia, kau datang untuk tanya tentang albir. Perkataan tadi albir. Kau datang nak tanya albir kan? Apa makna albir? Qultu na'am, kataku ya. Faqala istafti qalbak. Istafti qalbak maksudnya minta fatwa daripada jantung hatimu. Minta fatwa daripada dirimu lah. Qalb maksudnya, saya dah sebut dah, qalb maksud jantung. Terjemah hati tu tak betul lah. Hati tu orang Melayu terjemah. Kalau kata hati nurani tu macam nak betul sikit lah. Pasal kita ada hati, kita ada jantung. Jantung lain, hati lain lah. Kan? Orang boleh derma hati, tak boleh derma jantung. Kan? Orang tak sakit hati. Orang Melayu tak tahu macam mana dia fikir hati tu, punca penyakit tu kita tak tahu. Sebenarnya punca penyakit dia mana? Jantung. Sebab tu orang Melayu kata, orang Melayu dia terjemah tak seimbang dia sebut. In my heart, dia terjemah dalam hatiku. Tapi heart attack, serangan jantung. Dia terjemah. Pasal dia tak apa faham tentang yang mana organ yang sebenar. Jadi dia, sebab tu dia Quran sebut fi qulubihim marad. Di dalam jantung-jantung hati mereka, jantung-jantung mereka ada penyakit. Karena hati Arab panggil kabad. Jadi kita pergi negeri Arab, kita kata nak makan kibdah. Kibdah tu maksud makan hati lah. Kalau kita ingat nak makan hati, minta fi qalb, dia buat keluar jantung tu lah. Setengah orang dia tak faham. Sebab tu nak buat kajian tentang Quran ni, dia nak kena boleh bahasa Arab juga. Ada satu pensyarah universiti, 2 orang buat kajian tentang kajian tu. Kenapa Quran kata penyakit semua berpunca daripada hati, sedangkan kita sains menganggap jantung. Kita Quran tak pernah kata hati. Hang terjemah hati. Orang putih terjemah betul. Fi qulubihim, tak terjemah di dalam hati mereka. In their hearts. Dia terjemah betul. Di dalam jantung-jantung mereka. My heart is going on. Kan? Jadi dia terjemah betul, kan? Kau tentu tak pernah tengok Titanic. Maka terjemahan itu tak kena. Sebab bila terjemahan tak kena, bila orang kita baca hadis tu dia tak kena lah. Kan? Inna fil jasadi mudghah idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahiyal qalb. Sesungguhnya dalam tubuh badan ada seketul daging. Apabila dia baik, baiklah semua. Apabila dia rosak, rosaklah semua. Ketahuilah dia adalah hati. Jadi doktor jam. Kadang-kadang ada hati ni, tapi doktor pernah tanya saya, kenapa Islam kata hati, tapi kalau dari segi perubatan kita tengok punca penyakit ni main daripada jantung lah. Kalau jantung tu elok, yang lain semua elok. Kalau tak elok, mulalah lemah apa semua. Kata Quran tak pernah kata hati. Orang Melayu terjemah hati. Quran kata heart, sama lah. Sebab tu terjemahan ni pun kadang-kadang, sebab tu bila kita baca Quran terjemahan tu, kita nak kena tengok dalam kurungan tu. Dia terjemah bahasa.
Sebab tu kita orang Melayu dia sakit hati lah, kalau dia sakit jantung dia faham lain pula. Tapi dulu orang Melayu cuba kata dalam kalbuku, kalbu tu mungkin mereka nak masukkan dalam qalbu. Cuma Arab ni kalbu ialah anjing, kalb kan. Jadi dia beza, kalb anjing, qalb jantung, ismun nama, ithmun dosa kan. Sebab tu bila baca orang suruh pergi mengaji tajwid, yang penting tajwid tu bukan dengung-dengung tu tak apalah, satu bab lah, yang penting makhraj huruf tu, sebutan tu kena betul kan. Sebutan tu tak betul, dia boleh memberi makna yang lain. Okey, kata dia, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'ala 'anil bir, qultu na'am, qala istafti qalbak, mintalah fatwa daripada jantung hatimu. Al-birru matma'annat ilaihi nafs, kebaikan itu apa yang an-nafs, kita kata nafsu, nafas tu bahasa Arab tu, nafs dirilah, apa yang tenang kepadanya diri. Wa tama'anna ilaihil qalb, apa yang tenang jantung kepadanya. Bila kita buat benda baik, contohlah semayang, jiwa tenang. Pas semayang kita sedekah, kita tenang. Jumpa orang, Assalamualaikum, dia memarah kita, berkelahi kita pergi Assalamualaikum, dia marah kita, bagi salam, dia balik tak tenang, tapi kita tenang. Pasal kita tahu kita buat betul. Kita tak ambil benda yang haram, kita tenang. Kita bagi kembali hak orang, kita tenang. Kita jumpa anak yatim, kita bagi, kita tenang. Kita sedekah, kita tenang. Tapi kalau ada satu orang lepas sedekah duk garu menyesal, dia masalah lah tu. Mungkin dia, kalau dia sedekah lillahi ta'ala, ibtira'an wajhillahi azza wa jal, mencari wajah Allah Jalla wa Ala, mencari redha Allah Jalla wa Ala, dia akan tenang. Kata Nabi, dia akan tenang. Wal is ma haka fi nafs, dan dosa itu apa yang tadi mengganggu pikiran, mengganggu diri. Wa taradda fi sadr, dan berbolak-balik di dada. Wa in aftakan nas wa aftauka, walaupun manusia berfatwa kepada engkau dan mereka kata boleh. Ni Nabi beritahu, kalau benda tu dosa, walaupun orang duk kata hang buatlah tak apa boleh benda tu dosa, kita duk rasa tak lepas. Kalau kita betul-betul ada iman. Tapi kalau kita jenis tak ada iman, tak ada rasa apa, antara dosa dengan pahala, bahaya. Sebab itu manusia kita ini, kalau kita ni jenis buat dosa sikit jadi kacau perasaan kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi kalau buat jenis dosa banyak mana pun tak rasa apa. Hang dosa banyak tu takut dah, dia kata pula kat kita, yang ni dia masalah. Satu orang bila buat dosa dia kacau fikiran dia, artinya iman kuat, iman tu benteng hidup dalam diri dia. Bila dia buat yang salah, walaupun orang lain duk kata betul, dia duk balik kata aku salah ni. Ini manusia yang ya taharas sawab, sentiasa nak cari benda yang betul. Sebab tu Allah Azza wa Jal jadikan dalam diri manusia ni macam-macam benda. Salah satu yang kita belajar ialah dia jadi bab yang dinamakan al-istidraj. Istidraj ni ada bab mudraj dalam hadis tu lain. Istidraj ni maksudnya manusia ni kadang-kadang dia buat dosa dia lepas, buat dosa dia lepas, sehingga dia rasa terbiasa dengan dosa. Orang yang baik, jantung dia, hatinya ialah dia buat dosa, dia Nabi kata wa in aftaukan nas wa yaftuk, wa in aftakan nas wa yaftuk, walaupun orang kata boleh dan mereka kata fatwa untuk kau dan mereka kata boleh. Contoh, dulu Imam Ahmad dia dipukul keliling kota Baghdad. Khalifah masa nak pukul, para ulama yang anti Imam Ahmad kata bahawasanya uqtulhu ya Amirul Mukminin wa damuhu alaina. Bunuh dia wahai Amirul Mukminin, dosa dia kami tanggung.
Setengah orang dia macam tu. Dia boleh kata kau, hampilah kalau dosa hang aku tanggung tak apa. Dia ingat macam tanggung hutang RM50 tu. Kalau tanggung hutang RM500,000 pun ringan lagi daripada kita nak tanggung kesalahan orang, dosa orang terhadap kezaliman orang lain. Nabi kata, sebab tu Nabi dalam hadis Nabi kata, orang kadang-kadang duk mai kat Nabi, mai mengadu. Nabi dia contoh kedua. Dia tak akan buat satu benda yang mana kita tak boleh tirulah kemudian di dalam perundangan. Bila orang mai mengadu, Nabi akan tanya kes. Apa dia hujah kau? Apa dia hujah kau? Nabi tak kata hang duduk depan aku nak tengok. Tengok hang salah dia betul. Tak usah cakap lah, aku tahu lah. Oi, kalau nak buat macam tu kacau. Lepas pada tu kita pun orang kemudian hakim main duduk dalam mahkamah, kita pergi depan hakim. Hakim tengok hang salah dia betul. Kacau. Kalau Nabi tak apa kita terima. Kalau hakim tak ada penghujahan apa, dengar ya. Aku ustaz. Dengar ya. Saya mufti. Barang siapa banyak bertanya maka lemahlah imannya. Nabi kata innama ana bashar wa innakum takhtasimuna ilayya fala'alla ba'dukum yakunu alhana bi hujjatihi min ba'd fa aqdi lahu ala nahwi ma asma'. Nabi kata kamu ni bawa kes kamu kepada aku. Innama ana bashar, sesungguhnya aku ni manusia. Wa innakum takhtasimuna ilayya, ni dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dan kamu ni bawa kes kamu berbalah kepada aku. Wa la'alla ba'dukum yakunu alhana bi hujjatihi min ba'd. Boleh jadi sebahagian kamu lebih petah, lebih pasih berhujah daripada yang lain. Fa aqdi lahu ala nahwi ma asma'. Aku putuskan benda tu berdasarkan apa yang aku dengar lah, hujah yang kau bagi. Faman qata'tu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu fa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar. Atau fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Nabi kata sesiapa yang aku potong untuknya hak saudaranya, jangan dia ambil. Kerana dia hujah pandai, aku bagi kat dia, bukan hak dia. Kata Nabi, kerana sesungguhnya aku memotong potongan api neraka kepadanya. Tu Nabi. Artinya kata para ulama, jika sahatan Nabi, jika dia bagi satu benda kita tahu kita bagi maklumat tak betul, kita haram ambil. Apatah lagi kita bukan tanah kita pergi kat mahkamah, kita ambil lawyer hak pandai, lawyer lawan menang kita, kalah pihak satu lagi. Kita tahu tanah tu bukan tanah kita, secara teknikal kita menang. Dia tahap ni mahkamah bagi aku halal lah. Hatta Nabi kata, kalau seorang fasih bagi hujah salah, bagi bukti salah kepada aku, maka aku bagi berdasarkan apa yang dia hujah. Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, sesungguhnya aku potong untuknya potongan daripada api neraka. Tak boleh ambil. Dan orang yang salah, ini masalah ni. Kalau ada lawyer ni dengar elok. Betul. Kita pandai cakap kadang-kadang, dan kita tahu kes tu klien kita salah. Kita pipi kita buat mereka bagi dia menang juga. Menanglah dia. Pertama kita bagi potongan api neraka dia. Kemudian kita mengambil potongan api neraka. Kita menang, orang bayar kat kita. Bukan semua halal. Sebab itu kalau nak jadi betul-betul lawyer yang berjujur, dia kena tengok, dia sendiri kena yakin kes ni betul belah klien dia, baru dia boleh lawan. Jangan dia kira salah, teruk pada ni saya buat boleh bagi dia. Dan dia rasa halal, di sisi Allah haram, dia makan wang yang haram kerana dia menzalimi hak orang lain di atas kepetahan dia. Sebab tu jaga hal yang seperti ni.
Nabi SAW ingatkan. Dan orang yang ambil benda yang salah ni, walaupun orang fatwa pada kita benda yang salah. Sebab tu kalau kita kadang-kadang setengah orang tanya kita, dia berkelahi dengan suami dia ataupun suami dia berkelahi dengan isteri dia, dia tanya tu dia habaq tak habis kat kita, dia tak habaq keseluruhan. Jadi kita bagi fatwa tu berdasarkan potongan cerita dia lah. Lepas tu dia balik kata, mufti kata aku betul, bini dia kau pula. Sebab tu saya tak nak kata gitu. Saya kata kalau berdasarkan macam cerita ni betul. Kalau berdasarkan cerita ni lah. Kalau tak berdasar cerita ni, dia tambah kadang-kadang dia buang satu je. Isteri saya apa hukum? Dia duduk balik rumah-rumah dia, tak mau dah ni balik mai. Saya panggil pun tak mau. Dia nusyus tak ustaz? Dia tanya. Habis pasal apa tak tahu, balik. Dia tak balik. Saya ni dia tinggal anak-anak. Kita sebab tu tak boleh bagi. Bila tanya bini, mau saya tak balik ustaz, pantang jumpa dia duduk tampak. Satu bahagian episod dia telah buang. Kan? Jadi ustaz pun dengar macam tu, kata ini isteri yang nusyus. Sebab itu bila sama juga wanita, kan? Sebab tu dia kena pergi kedua-dua ke mahkamah. Apabila dia berbalah, kita tak pergi keputusan, kita nak dengar suami dan nak kena dengan isteri. Dia tak boleh kata, takkan ustaz tak percaya kat saya kot, takkan tak percaya kat saya pun, saya duk pergi kuliah selalu. Dia buat buah tu pula. Kacau kita. Itu bukan hujah. Hatta Ali bin Abi Talib, kes dia dengan Yahudi, Nabi tak kira yang tu, hakim tak kira macam tu. Syuraih Al-Qadhi, maksud tu Syuraih Al-Qadhi, dia tak kira macam tu, dia kira hujah. Dia kira hujah. Sebab itu maka kita dalam hal yang seperti ini kita kena tahu. Walaupun orang bagi fatwa kita kata boleh, kita kena ingat betul ke cerita kita. Kita ambil duit orang kadang-kadang, kita cerita bagi tak betul. Orang tu dengar satu ustaz tu kata macam tu boleh lah. Ustaz kata boleh. Dia tak bagi gambaran yang lengkap. Sebab itu Nabi kata sekalipun manusia bagi fatwa pada kau dan mereka kata boleh, kalau sekiranya haram, dia tetap tak haram. Sebabnya akhirnya yang akan berdiri hukum apa pun ni bukan hukum di dunia ni. Hukum ni ada dua dalam dunia. Satu hukuman dalam mahkamah dunia, satu hukuman di sisi Tuhan. Apa yang di dunia ni kata betul, belum tentu betul di sisi Tuhan, sekalipun mahkamah syariah. Kena tahu, sekalipun mufti, sekalipun qadi, sekalipun hakim syar'i, apa yang hakim kata salah, belum tentu salah di sisi Tuhan. Saya boleh buat contoh simple nak bagi mudah faham. Kes berzina umpamanya, kalau ada pasangan berzina, mai saksi 3 orang, Quran minta berapa? 4. Dia berzina betul, tapi oleh kerana 3, kes zina sabit tak? Di sisi mahkamah sabit atau tak? Tak sabit lah. Tapi di sisi Tuhan sabit. Macam tu juga kes rumah tangga semua. Hakim dengar mai bini tak tahu nak kata apa, terketak-ketak nak habaq benda lain. Hakim bagi hak kat dia. Di sisi hakim dia betul, di sisi Tuhan dia salah. Maka Nabi peringat dah, jangan duk ingat apa yang orang fatwa kat kamu mesti betul. Pasal kita lebih tahu antara kita dan Allah Jalla wa'ala. Hak mahkamah tu dia putus kat dunia ni sajalah, nak bagi selesai orang berbelah. Nak bagi selesai orang berbelah. Melainkan jika sekiranya orang fatwa pada kita tu fatwa yang ada dalil. Kita ni pula jahil murakab, tak reti. Orang habang kata ni musafir letih, boleh buka puasa. Saya duk ragu-ragu boleh ke tak ni. Padahal musafir boleh buka puasa ni ada dalil tak? Ragu-ragu dia tu tak ada alasan. Dia kata, Nabi kata kalau ragu-ragu jangan. Ragu-ragu tu sebab jahil, kan? Ini tidak termasuk apa apa yang disebut di dalam
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian bab-bab yang lain yang mana ada dalil yang disebutkan, maka kita pegang kepada dalil yang disebutkan. Kalau kita ragu-ragu kerana kejahilan kita, tak boleh dikaitkan dengan hadis ni. Yang ni yang membabitkan soal salah betul dalam hidup kita. Kita tahu benda salah kita buat, lepas tu orang bagi tahu kot lain, dia kata boleh. Kita tahu benda kes ni kes kita, kita tetap salah di sisi Allah Jalla wa'ala. Azan insyaAllah. Hadis ini, dalam hadis yang kita baca ni, Nabi SAW tanya kepada Wabisah, walaupun dia tak dan tanya lagi, jita litas'ala 'anil bir, kata Nabi, au jita tas'alu 'anil bir, kamu datang untuk tanya tentang kebaikan. Nabi tahu apa yang dia nak tanya. Nabi sebut nak,
Mungkin kita tengok, ni Nabi tahu hak tadi orang salah betul, Nabi tak ni. Hadis tadi ni Nabi kata berdasarkan hujah. Nabi Allah jadikan keadaan yang berbeza. Keadaan Nabi datang tahu orang nak tanya apa, kadang-kala Nabi bagi tahu, itu tak apa, itu bukan satu perundangan. Jadi kalau orang main kita tak tahu pun tak ada masalah. Tapi cara hukuman, kalau Nabi buat, tengok je buat hukuman, itu akan jadi satu presiden kepada cara perundangan, jadi susah. Maka Allah Subhanahu wa taala tak jadikan hal yang demikian. Allah jadikan Nabi berdasarkan kepada hujah. Dan saya sebut tadi, Nabi SAW sebut, kalau sekiranya benda yang meragukan itu kita tinggal. Tapi kalau kita ragu di atas benda bukan di atas kejahilan kita, yang ni tak boleh. Nas terang dalam Quran, kita ragu. Mai musim marau, ayam tak ada. Lepas pada tu orang kata ayam tak ada, tayamum. Aku ragu-ragu nak tayamum, duk biasa ambil ayam, ambil wuduk. Hak tu ragu-ragu tu tak pakai lah, pasal nas tayamum ada dalam Quran, terang dan nyata. Wallahu ta'ala alam. Kita jawab soalan. Ada sungguh soalan tayamum. Habis ayat balik. Sebelum tu saya dah sebut, minta supaya semua orang berdoa supaya Allah Ta'ala turunkan hujan yang secukupnya. Hujan ni turun dah berapa, saya dah sebut minggu lepas pun kita sebut. Di samping doa, salah satu sebab hujan turun kerana istighfar. Semua orang kena istighfar. Jangan dah harap Tok Imam istighfar, Tok Imam tu hujan tak turun, dia salah Tok Imam pula. Nabi Nuh kata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Aku telah kata kepada kaumku supaya istighfarlah kepada Tuhanmu, dia itu Ghaffara, Maha Pengampun, dia akan menghantar langit hujan dengan lebat. Kalau rakyat negeri Perlis ni doa astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, minta ampun ke Allah, Allah turunkan hujan. Janji dalam Quran. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah kata kalau istighfar banyak, Allah akan tambahkan harta dengan anak pinak. Kalau orang kata rezeki saya lah susut sikit, kurang sikit, nak hal lain semua orang senang abang kan, pergi kerja kuat lagi lah. Tapi kadang-kadang kita menega tapak tu juga, dulu boleh lah kau orang. Tapi Quran kata istighfar. Wa yumdidku bi amwalin wa banin. Dia akan menambahkan kepada kamu harta dan anak pinak kalau istighfar. Dengar kata kita pun astaghfirullahalazim. Tengok tambah harta. Bukan apa. Istighfar, mulazamatul istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sehari, sebab tu dalam orang yang beristighfar ni sehari sampai beratus beribu kali, dia akan melihat keajaiban demi keajaiban dalam hidupnya. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, kadang-kadang berlaku benda yang sukar, aku istighfar di semua tempat, masa mengajar, di pasar semua, aku dapati Allah Ta'ala buka untuk aku satu persatu perkara. Ni janji Tuhan, bukan panduan senjata Tok Lebay. Ini janji Allah dalam Quran, dalam surah Nuh. Istighfar, Allah Ta'ala akan tambah duit, tambah harta dan tambah anak pinak. Macam mana dengan, dia tanya ni tayamum, boleh tayamum kalau yang tak ada? InsyaAllah ada lagi lah, tapi sebutlah. Tayamum boleh dalam berapa keadaan. Quran kata fatayammamu sa'idan tayyiba. Kamu tayamum, apa kena buat? Famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Kamu sapu muka kamu dan kamu sapu tangan kamu daripadanya.
Dalam tayamum dia tak sebut ilal marafiq, sehingga ke siku. Dan tayamum dia kata tangan saja. Jadi khilaf para ulama. Wallahu ta'ala alam, sebagian para ulama menyatakan kalau dia tepuk sampai ke pergelangan memadai, jika sampai ke siku juga baik, berdasarkan riwayat. Jadi kalau dia tepuk muka, kemudian dia tepuk sampai ke tangan, memadai. Ataupun dia tepuk sampai juga seperti yang dalam mazhab Syafi'i juga tidak mengapa. Kesemuanya disebut di dalam riwayat. Jadi dia boleh tayamum sa'idan thayyibah. Tayamum ni apa? Sa'idan thayyibah, dengan permukaan yang baik. Dalam mazhab Abu Hanifah, kalau dia tepuk di pokok pun boleh. Dia tepuk yang tempat yang ada debu lah. Bukanlah dia kata kena pergi cari pasir, lepas tu pergi cari penapis halus, pergi tapis pula. Kan? Macam sebahagian orang kata kalau macam tu susah lah. Di padang pasir nak cari ayak tu lebih senang daripada nak cari penapis halus tu. Kalau dah tak boleh guna ayak, guna penapis halus tu satu hal lah pula. Di mana? Sebab tu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kadang-kadang macam Bani Israel, Allah Ta'ala kata sembelih lembu, sembelih je lah. Dia duk pergi tanya warna apa, macam apa. Orang kata fatayammamu sa'idan thayyiba, tayamumlah di permukaan yang baik ni, tempat tayamum. Ambil tak mana dia, kelas. Tepuk muka, tepuk. Jangan pula tanya habis tu masa kumuk nak buat macam mana. Orang abang muka dengan tepuk, muka dengan tangan, muka dengan tangan. Dan tak payah duk kumuk, ambil pasir duk kumuk pula. Fatayam. Kerana Quran kata falam tajidu ma'a, kamu tak ada air, fatayammamu sa'idan thayyib. Dan kamu tayamum lah, Allah Ta'ala kata. Kan? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita? Kerana Allah Ta'ala sebut ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min harajin. Tuhan tak mau kamu susah, walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun. Allah Ta'ala bukan nak bagi kamu susah, Tuhan kata, tapi Allah Ta'ala nak supaya membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Mudah-mudahan kamu syukur, kamu bersyukur. Bila kita boleh tayamum? Pertama, bila tak ada air, tayamum lah. Falam tajidu ma'a, bila tak ada air, tayamum lah. Mungkin air ada, tapi kita nak guna air tu tak boleh. Kita cedera lah apa semua, boleh juga. Ataupun terlalu sejuk, boleh juga. Macam Amr bin As dalam riwayat Abu Dawud, dia Nabi SAW lantik jadi panglima perang, baru masuk Islam. Sahabat-sahabat hak lain dia belakang ni, Amr bin As ni Amr ni dulu dia masuk Islam lambat, dia Khalid Al-Walid, tapi dia orang ni tokoh-tokoh, pandai di dalam pentadbiran, ketenteraan. Masuk Nabi lantik. Kadang-kadang Nabi kata an-nas kama'adin khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Manusia ni macam galian yang terpilih masa jahiliyah, terpilih juga masa Islam bila dia faham. Nabi lantik lah. Bila lantik dia banyaklah panjang cerita, saya nak ringkas. Salah satu benda pelik yang Amr bin As buat ialah dia berjunub tapi dia pergi jadi imam. Dia tayamum, wala ambil wudu, dia tayamum. Sahabat hak duduk belakang tak puas hati dengan dia. Dia ni, dia kata. Tapi nak lawan tak boleh, Nabi lantik. Duk tunggu balik habaq kepada Nabi SAW. Banyak lepas cerita, antara salah satu Rasulullah, dia ni, dia berjunub, dia tayamum, kami sedangkan kami ambil wudu, lepas tu dia jadi tu imam. Nabi tanya, Nabi kata, ya Amr, tasalli bin nas wa antal junub, alal junub. Wahai Amr bin As, kamu solat sedangkan kamu dah berjunub. Dia kata, wahai Rasulullah, sejuk. Dan walau aku takut sejuk, aku tak tahan. Aku nak ambil wudu, aku teringat Allah Ta'ala kata, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kamu bunuh diri kamu, Allah kasih kat kamu. Jadi aku tak ambil, dia kata. Nabi tak kata dia betul dalam riwayat. Nabi kata fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gelak kat dia.
Nabi tak kata apa, Nabi gelak. Tanda apa? Betul lah kan? Tak kan Nabi gelak, lepas tu orang tanya Rasulullah boleh buat itu? Tak boleh, aku gelak biar kat dia. Kata kita tak apalah kan. Nabi taklah buat macam tu. Nabi sebab tu dia panggil yang ni bab apa? Takrir. Kan? Sunnah tu qaulan, fi'lan wa taqrira. Sunnah tu ada sunnah qaul, perkataan Nabi. Nabi kata. Kadang-kadang Nabi tak kata, Nabi buat. Tak ada. Itu pun sunnah. Kadang-kadang Nabi mengaku. Nabi mengaku ni boleh jadi dia diam, benda tu duduk di depan dia, macam Khalid makan dab, bewok pasir, Nabi tak larang walaupun Nabi tak mau makan. Nabi kata walaisa bi ardi qaumi ajiduni a'afu, tak ada di tempat aku rasa loya, Nabi kata. Tapi Nabi Khalid duk makan, Nabi tak kata apa, artinya boleh lah. Tak kalau Khalid duk makan depan dia, apa tu orang tanya Nabi boleh makan bewok? Tak boleh, Khalid makan kat pipi dia. Nabi tak buat macam tu lah. Kita boleh lah perangai macam tu. Nabi dia panggil takrir yang tu. Dia panggil takrir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Nabi kadang-kadang sahabat buat satu benda Nabi gelak. Macam kes Amr ni, Nabi gelak. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi gelak. Bukanlah tanda Nabi tak kata boleh tak boleh, tapi fahamnya boleh. So kalau orang tu sejuk sangat, dia tak boleh, dia tak tahan wudu, dia tayamum, boleh. Ataupun dia mungkin ada air tetapi tak mencukupi, lalu dia tayamum kerana air itu dia nak minum. Ni dia kata nak catu air. Kalau sungguhlah kita minta jawab lah, insyaAllah kita minta hujan turun. Boleh ada air ada nak turun, air tak banyak guna untuk nak masak dengan nak yang lain dah. Lepas tu kita tayamum, boleh tak? Boleh tayamum. Boleh tayamum. Habis tu kalau mandi junub nak tayamum macam mana? Tayamum macam tu jugalah. Tepuk muka dan tepuk dengan ke tangan. Tak kata mandi junub terjun depan rumah duk bergolek-golek atas pasir tu. Pasal apa? Tayamum. Apa tayamum wudu? Dia kata, aku hadas besar. Ada kes tadi dalam riwayat tadi, kes Amr tadi ni, Nabi kata ke Amr, Nabi tanya dia, ya Amr, as-salaita bi ashabika wa anta junub, wahai Amr, kau semayang jadi tu imam sedangkan kau junub. Kemudian Amr jawab, Nabi kata fadhahika, Nabi gelak. Dalam riwayat lain yang selalu tuan-tuan saya pernah baca, tuan-tuan, ada orang yang cedera kepala dia. Dia mari tanya orang lain, dia tak tanya Nabi. Dia kata kepala cedera ni macam mana nak ambil tak mandi boleh ya? Tanya jenis-jenis geng kerah. Orang ni kadang-kadang dia ingat dengan kerah tu lebih kuat agama. Dia kata hang jangan nak buat. Kerana wajib mandi ya. Kepala cedera nak kira orang kata mana penting agama macam tu lah, lebih kurang setengah orang. Depa ni kata kat dia kena mandi. Dia mandi mati. Berita ni sampai kepada Nabi SAW. Nabi marah. Nabi kata qatalahumullah ala inna shifa'ul 'ain as-su'al. Nabi kata mereka bunuh dia, Allah Ta'ala bunuh mereka. Maksudnya Tuhan balas. Tidakkah ubat kepada bodoh tu tak erti tu tanya. Jangan duk syuk fatwa kat orang, benda payah lagi, kita ingat lagi payah lagi bagus. Jadi orang kalau sakit, cedera, kita patah, jadi tayamum. Naik motor boleh, nak ambil wuduk tak boleh, kita kata kat dia. Ambil juga tanya kawan tu. Dia bagi tayamum lah. Tayamum pun tak boleh, tak payah mayang macam yang boleh. Sahkah solat sekiranya pakaian terkena air madhi? Di dalam riwayat Imam Muslim, Ali bin Abi Talib, dia menantu Nabi, dia suruh tanya pasal dia kata kuntu rajulan mazza,
aku satu orang yang lelaki yang banyak air mazi. Dia tanya Nabi SAW dalam riwayat Muslim, Nabi suruh basuh pada pakaian yang terkena mazi itu. Tapi tengoklah kalau kadar yang sedikit. Tapi yang penting apabila seorang tu keluar mazi, maka batal wuduk. Batal wuduk. Jika pakaian dia terkena mazi dengan kadar yang banyak, maksudnya kadar yang jelas pada dia, maka hendaklah dia membasuh. Kalau dia tahu kena mazi, hendaklah dia membasuh. Sebab itulah mazhab Imam Ahmad disebut bahawasanya sentuh perempuan ni jika syahwat batal wuduk, sebab ada ihtimal keluarnya mazi. Siapa yang azan dan iqamat di telinga Nabi SAW? Tak ada riwayat. Kita tak payah tanyalah benda macam tu, yang tak memberi amal. Sehingga orang tanya, siapakah jadi wali dan saksi masa Adam dan Hawa kahwin dalam syurga? Dia kalut benda-benda yang tak bagi faedah kepada dia. Hang tu lu tanya menikah siapa jadi saksi? Tak ada kerja, habis dah kerja di atas muka bumi ni. Benda la yanfa', soalan yang tak memberi manfaat. Ada soalan tentang orang keluar pada hari Jumaat musafir, dia kena sembahyang Jumaat tak? Maksudnya kata-katalah pukul 9 dia keluar. Di dalam sebahagian pandangan mazhab, dia kena keluar sebelum daripada terbit fajar. Namun begitu, wallahu ta'ala alam, riwayat Darqutni yang menyebut bahawasanya kalau sekiranya dia keluar selepas daripada itu dia hendak tunaikan Jumaat adalah dhaif, kerana ada inqita'. Maka dengan itu seseorang bila keluar pada hari Jumaat, sebelum masuk waktu Jumaat dia keluar musafir, maka dia dikira seorang yang bermusafir, maka tidak wajib kepada dia solat Jumaat. Jika dia solat juga, la bas, tidak mengapa. Orang yang musafir telah mengerjakan solat Jumaat, bolehkah ia jamak solat dengan asar selepas itu? Dua qaul. Satu qaul menyatakan tak boleh, kerana tidak ada sebahagian riwayat, tidak ada apa riwayat yang kata pernah dijamak antara Jumaat dan asar. Banyak yang menegaskan qaul ini, termasuk Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin. Dan qaul yang lain yang menyatakan, kalau tanya saya lah, pendapat saya lah, boleh lah. Disebabkan kerana tujuan jamak itu ialah untuk rukhsah, memudahkan. Apabila satu orang tunai Jumaat, tiba-tiba dia pula dah ditarik pula kelonggaran kepada dia, nak kena pula, kena berhenti sekali lagi asar, sedangkan dia telah buat sesuatu yang baik daripada hari itu. Itu pandangan saya lah, kan. Kalau nak keluar daripada khilaf ni senang sajalah. Macam mana? Masa tu imam sembahyang Jumaat, kita niat sembahyang Zuhur, lepas tu kita sembahyang asar 2 rakaat. Jadi kita telah jamak Zuhur dan asar sebab kita orang musafir. Apakah hukum menggantungkan gambar convention decree master di dinding rumah? Islam ni dia elokkan apa saja bentuk yang membesarkan gambar. Itu dia elok. Tapi kalau gambar itu hanya sekadar untuk mengingatkan kita kepada suatu panduan, sekadar tidak memberi makna yang demikian, di situ berlaku khilaf di kalangan para ulama. Kalau setakat tak degree nak bagi tahu bahawasanya hampa ambil ubat kat aku ni, aku ada CJ punya lah, tak ada apalah, kan. Minta Tuan Mufti tegur kamera di depan ganggu pandangan jemaah. Kamera ni boleh. Kamera ni ramai kau tengok oi. Ni ribu awak tengok dia ni. Ada berapa ramai ni? Dia tanya Zakir naik jadi ya.
uh, kita masih, kita tak kisah sebenarnya, asalnya kita kata kalau Melaka batalkan, tapi nampaknya tak macam boleh pula, tapi tak sah ni kata macam tak boleh pula kan. Tengoklah, kalau boleh kita bawa mai lah, insyaAllah kita buat di stadium kan, bagi orang mai Perlis kan. Ada ustaz TV 9 kata nama sekian ni nama anak-anak jin, menyatakan nama-nama berikut nama anak jin. Apa ni? Balqis, Kristina, Najwa, Zakwan. Tak tahu, mungkin ustaz ni ada anak dia yang jin kot. Ha? Tuan-tuan, Zakwan ni ada hamba Aisyah nama Zakwan. Balqis ni dalam riwayat Israiliyat, Maharaja Sabak nama Balqis lah, dalam hadis tak ada lah. Tapi tak ada lah hatta Najwa. Najwa ni tak, ramai di kalangan orang dahulu juga bernama dengan nama Najwa, tak ada. Tuan-tuan, ini semua depa ni terlebih jin daripada jin. Ni TV kadang-kadang jin-jin ni. Dia orang kata sebaik-baik sejahat-jahat apa? Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Begitu apa? Ini semua merepek. Di kalangan jin ada yang saleh, wa minna salihun. Di kalangan kami orang yang saleh. Di kalangan jin yang soleh yang mari beriman dengan Nabi. Adakah sejahat-jahat manusia macam Fir'aun tu tiba-tiba sebaik-baik jin yang Islam tu? Duk tengok manusia jahat pada jin ni kan. Jadi ini saya ingat banyak sangat khurafat lah. Nama nak berubat lah. Ada dia pun nak buat. Ini pun kadang-kadang khurafat ni. Sebelum saya lupa, ada orang maklum pada saya dalam mesyuarat negeri di Perlis ni. Kalau silap tadi mau sebut awal sebab RTM boleh masuk sikit. Ada mesyuarat negeri kadang-kadang orang macam-macam ni, supaya cadang lepas mesyuarat tu panggil bomba hujan. Tak apalah musim tak hujan. Masa musim hujan tu ada peruntukan supaya panggil bomba hujan ni nak kalih supaya hujan tak main, takut kita buat program sekali hujan. Ada orang duk sebut dekat saya, tapi saya dapat cerita ni daripada orang yang hadir mesyuarat negeri. Ini semua khurafat, tak padan. Minta ni tak panggil bomba hujan kan, takut hujan, kita buat lagi hujan susah. Dan ada hamba Allah bagi tahu saya, orang Habang kata, ada orang kata kita minta doa lah supaya tak payah hujan. Dan dia jawab kata doa tu belum tentu lagi, tapi kalau bomba tu tentu dah tak hujan. Wah, bahaya ni. Ini bahaya. Siapa saja lah, jangan nak buat perangai lah. Sebagian saya jawab ni, ada pandangan Datuk tentang jemaah yang selalu bersembang dalam masjid ketika kuliah sedang berjalan, begitu juga di luar masjid ketika kuliah berjalan. Ini ada kadang-kadang ada orang masuk kan, saya buang tempat orang duk merokok ni, mai kaki rokok, abang kat saya kata 80% rakyat Perlis ni merokok. Dia nak merokok, pertama rokok tak boleh, itu dia merokok di luar. Pasal apa dia nak main merokok di Masjid Alwi? Ini orang kadang-kadang saya pun tak tahu apa tujuan main masjid. Kalau kita main nak merokok, lepas tu nak komen tu imam, orang kuliah kita duk komen kat luar. Kita main masjid, sekurang-kurangnya kita malu kat diri kita, anak-anak kita. Orang main masjid. Hanya munafiqun pada zaman Nabi yang Nabi sebut
buat masjid dirar, main masjid nak bagi jahannam masjid. Orang main masjid kuliah, kita main agak, kita tak mau, kita balik duduk di rumah. Yang kita nak pergi isap rokok tepi orang duduk kuliah apa, bagi orang tepi hak belakang-belakang bau ni pasal apa? Itu pun baguslah masyarakat Melayu. Sepatutnya kita tengok, kena tengok orang akhlak macam ni punya akhlak pun boleh ada pada orang yang main masjid. Sebab tu main masjid ni cari redha Allah Ta'ala, bukan main nak buat benda-benda macam tu. Dia berkata pasal apa mufti pergi buang, kita buang, kita petak tempat ni untuk orang ibadat. Kalau nak jadi tempat orang nak maksiat, nak buat apa? Adakah kita tidak boleh langsung untuk berbohong walaupun untuk kebaikan ramai? Macam mana ni nak bohong? Bohong boleh untuk tak mau bagi orang bergaduh, boleh. Kadang-kadang orang tanya kan, kalau tok tamu orang dua isteri lah, abang sayang saya ke sayang nombor dua? Sayang hang kan? Ataupun sama-sama sayang, tak apa kan, walaupun mungkin dia sayang, abang sayang nombor satu kan nombor dua? Nombor dua tanya, kita kata sayang lah, sayang hang lah. Ataupun sayang sama, mungkin kita sayang tak sama, tapi tak payah sebut lah. Bohong dosa, dia kata. Tapi bagi tahu benda tu tak memberi manfaat, tak memberi manfaat. Ada orang kan, sebab tu orang bergaduh sama juga. Orang bagi tahu kawan kita, kata kawan kita, hang dia duk kata kat aku, tak ada, aku tak nak dengar dia kata. Berapa dah bagi tahu kan, kalau kita nak perdamai orang, kita bohong tu, bohong dosa, dia kata aku, dia kata. Sebenarnya kalau kita habaq dosa, kalau menyebabkan dia, melainkan kau tu kata aku nak nak ambil duit dia, tu kita kena habaq lah, takut dia tenanya. Tapi kalau dia setakat kata benda biasa, kita tak payah habaq. Apakah hukum memakai baju yang mempunyai gambar tokoh agama, sukan, politik? Tuan-tuan, agama ni dia bukan main untuk mengangkat tokoh untuk dipuja. Kita dalam agama ni untuk apa? Allah dan Rasul. Tu pun Nabi Muhammad tak suruh orang lukis gambar dia ke apa, tak. Ni bubuh katuk ke bubuh gambar apa, gambar tu imam ke kan, gambar siapa, gambar bubuh di baju. Kalau orang tak buat lah, kalau tuan-tuan tengok ada orang bubuh gambar saya, habaq dia, tak boleh. Kita tak puji individu ni. Tak apa, kita mungkin puji, tapi kita bukan puja dah. Orang Islam solat dia bersih lillahi ta'ala. Tokoh ni agama, mufti ke syekh, mungkin betul, mungkin salah. Bukan dia Nabi 100 dia cakap 100 jadi betul. Kadang-kadang mungkin dia silap, kadang-kadang mungkin dia salah. Boleh juga 10 dia cakap 6 salah pun boleh. Yang tak mungkin salah kitab dan sunnah. Kitab dan sunnah. Sebab itu para ulama salaf kata, jika kamu nak contohlah biman mat, dengan siapa yang telah mati. Jangan mencontohi orang yang hidup. Yang mati siapa? Yang mati salafus salih, tak apa. Benarkah Ibnu Battutah jumpa Ibnu Taimiyah dan menulis Ibnu Taimiyah itu bijak tapi gila? Pertama, kita nak kira dua benda. Orang komen orang, siapa Ibnu Battutah? Ibnu Battutah, Rihlah Ibn Battutah, dia bukanlah satu orang alim besar, dia seorang rahal, seorang pengembara. Dia tulis benda yang sebahagiannya ada, sebahagian yang tak ada. Dia tulis banyak kubur-kubur di Syam, tak ada. Garuda di Indonesia, tak ada. Sebahagian cerita yang dia tulis, dia berjasa Ibn Battutah dalam kembara dia, tulisan dia. Sebahagian dia mungkin ambil daripada pengembara ataupun ambil khabar daripada orang yang berada di pelabuhan. Ni ada buku Ibn Battutah, orang tanya ni, Rihlah Ibn Battutah buku dia. Khabar itu mungkin betul, mungkin tak betul. Mungkin sebahagian seperti yang disebut oleh Dr. Zaidan,
kemungkinan besar orang lain tambah yang Ibn Battutah tulis itu. Buku Ibn Battutah. Saya buat satu contoh tentang Ibn Taymiyah lah. Ibn Battutah kata pada tahun 726 Hijrah, pada bulan Ramadan, pada bulan Rejab, dia telah pada bulan Sya'ban dia melihat bahawasanya Ibn Taymiyah berkhutbah di Masjid Dimashq dan turun daripada Masjid Dimashq menyebut bahawasanya Allah Ta'ala turun daripada arash seperti mana dia turun daripada mimbar. Sedangkan semua anak murid Ibn Taymiyah, Ibn Kathir, Al-Zahabi, ni semua anak murid Ibn Taymiyah menulis bahawasanya Ibn Taymiyah pada bulan Rejab lagi telah dimasukkan ke dalam penjara, ke dalam qal'ah pada tahun 726 Hijrah. Jadi siapa yang Ibn Battutah tengok? Jadi riwayat Ibn Battutah sebahagiannya tak boleh dipegang. Sebab tu wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati kita insya-Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oh, ada soalan. Bolehkah orang Islam menyertai pesta Songkran? Kita kan dah fatwa dah keluar kan. Nak serta pesta apa pun, kalau pesta tu bukan bersifat agama tak apa. Yang tu dulu. Katalah orang buat pesta apa, bukan agama apalah. Tak apalah, walaupun orang bukan Islam buat, tak apa. Tapi pesta yang ada i'tiqad agama, kita tak sertai lah. Kita pun tak wajibkan dia main sembahyang raya. Kita pun tak pi upacara sembahyang dia. Kita tak kacau dia dan kita tak larang hak dia nak buat bagi pihak dia. Kan? Tapi bila dia nak buat, kita nak pi, kita tak pi sebab Nabi kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dalam riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan siapa yang menyerupai satu kaum, dia di kalangan mereka. Jadi kaum tu serupa yang baik di kalangan mereka. Kalau serupa orang soleh, sama orang soleh. Kalau serupa orang yang menyerupai itu yang khusus, yang orang lain tak lain, depa saja. Kalau pakai kod, hak tu bukan agama, ramai orang pakai. Menyerupai untuk kaum tu, Songkran ni upacara agama ke, pesta agama ke, pesta kaum? Agama ke kaum? Agama. Bila agama, orang Islam tak sertai. Orang Islam tak sertai. Kalau dia kod sekadar saja nak makan harum manis saja, tak apalah. Tak apa, itu tak kait, walaupun dia Siam ke, orang putih ke apa, tak apa. Tapi jangan agama. Dia pun kita tak suruh ikut agama kita, kita pun tidak boleh ikut agama. Dia bukan kata, oh hampa ni kejam lah, tak mau main pesta kami. Dah. Kok kalau kita yang kejam tu, kalau tak lepas tak main pergi luku dia 3 kali ke pasal berpesta, kejam lah. Yang ni tak kacau dia, cuma tak menyertai. Tak menyertai. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.